Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia daripada Allah, sekali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita pada malam ini dapat bertemu di dalam majlis ilmu. Kita harapkan pertemuan kita mengundang rahmat dari sisi Allah, dikurniakan kepada kita keberkatan pada umur. Mudah-mudahan segala amal yang kita lakukan dihitung sebagai suatu amal saleh yang memberi keuntungan pada hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil mahsyar nanti insya-Allah. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Katanya tuan pengarang rahimahullahu ta'ala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badirul bi'amali sab'a hal tantaziruna illa faqran munsiya aw ghinan mutghiya aw maradan mufsida aw haraman mufnida aw mautan mujhiza aw ad-dajjala fasharru ghaibin yuntadharu aw as-sa'ah fas-sa'atu adha wa amarru. Rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bersegeralah kamu melakukan amalan kebaikan sebelum menemui 7 perkara. Yakni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam melakukan amal saleh hendaklah disegerakan, jangan dilambat-lambatkan. Ancaman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menyegerakan kita melakukan tiap-tiap amal kebajikan yang dinisbahkan dengan akhirat sebelum kita semua ini menemui 7 perkara. Kerana dah jumpa dengan 7 perkara ni, jadi susah, jadi rohak, jadi berat, jadi payah nak buat satu-satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia 7 perkara ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu sebenarnya tidak menanti melainkan tibanya yang pertama kefakiran yang melalaikan, kemiskinan, kefakiran yang menyebabkan seseorang itu akan melupakan kewajipan pekerjaan yang fardu yang wajib atasnya, seperti sembahyang 5 waktu. Dan mari miskin, mari susah, mari fakir, nak sembahyang pun jadi tak ada, kerana sibuk nak keluar daripada kesusahan, kemiskinan. Tidak dinafikan ada orang yang miskin, bahkan ramai orang yang miskin dapat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itulah Nabi kata kebanyakan penghuni neraka, penghuni syurga adalah di kalangan orang-orang yang miskin. Tetapi bukan masuk syurga atas dasar nama miskin. Kerana amal soleh dia, kerana ibadah dia, keikhlasannya menghamba abdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semata-mata miskin tapi tak semayang, bang masuk neraka. Miskin tapi tak semayang, miskin tak jumpa tangga surga, duduk dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma bila sebut miskin atau bila sebut fakir, suatu kehidupan yang sangat-sangat susah, nak makan minum wahak, tak ada pitih. Fakir ni apa beza dengan miskin? Miskin ni kata ulama-ulama
seseorang yang berhajat 1 bulan RM1,000 contoh, tetapi dia hanya dapat RM800 saja atau RM700 saja, di kategori orang yang miskin. Adapun fakir lebih susah daripada itu. Berhajat perbelanjaan dia sebulan nak RM1,000 contoh, tapi RM500 pun tak boleh. RM400 pun susah. Dia orang yang fakir. Fakir lebih susah daripada miskin. Cuma kita gabung jadi fakir miskin. Bila Allah Subhanahu wa taala uji seseorang dengan kefakiran, dengan kemiskinan, kita jadi tak tahan dengan ujian, dengan semayang-semayang kita tinggal. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kekayaan yang menyebabkan kezaliman. Jangan tunggu sampai tahap menjadi kaya dan bila kaya jadi zalim, yakni kaya yang menimbulkan rasa sombong, rasa angkuh, buat satu-satu perkara jadi melampaui batas. Nampak? Inilah yang menyebabkan seseorang jadi lupa untuk melakukan amal-amal soleh. Tadi dengan sebab saking jadi sibuk dah tahu benda, ni kaya dah pula. Bila kaya jadi sombong, rasa diri ni angkuh, sehingga buat satu-satu perkara mendebeng, buat zalim kepada orang. Maka ini juga jangan kita tunggu. Jangan tunggu jadi miskin yang menyusahkan kita. Jangan tunggu jadi kaya yang menyebabkan kita jadi zalim. Dah mana gitu? Menunjukkan di dalam Islam, kita duduk pada saat suasana mana sekalipun, hendaklah kita segerakan beramal. Jangan tunggu kaya, jangan tunggu susah, jangan tunggu waktu lapang. Ni aku sibuk ni, nak tunggu waktu lapang sikit, tak ada kerja, dah selesai projek ni, aku pergi sejik aku pergi surah. Jangan. Maka kata Nabi, badiru bi a'mali, hendaklah kamu menyegerakan melakukan amalan sebelum bertemu dengan 7 perkara ini. Jadi ghalib dia manusia bila mana kaya jadi sombong. Sedikit sangat bila kaya, bila Tuhan beri kemewahan, harta yang banyak, jadi baik, jadi soleh, jadi takwa, takkan. Kebanyakan bila kau banyak harta, kau jadi lain lalu. Dasar kata orang lain, adik-adik kita. Kalau buat contoh, orang-orang jauh, orang-orang Amerika, jadi tak nampak mata pula. Buat contoh orang zalim macam Joe Biden, jadi jauh sangat tu. Buat contoh maknanya anak beranak kita sudah. Dulu yang tak senang mana, ni senang dah ni. Dengar khabar boleh saka parut. Ayah dia ni orang banyak tanah, ayah dia ni orang banyak harta. Ni menegak, ni bahar harta saka. 2.3 juta seorang boleh. Banyak lah. Lain dah cakap. Nampak? Cakap lain dah. Hari tu masa sama-sama susah dengan kita, cakap macam sama-sama lah. Tapi dah ada harta dah ni, lain macam dah. Nampak? Walaupun sama lepak, duduk kedai kopi sama dengan kita, cara cakap tu lain dah. Dulu aku ngomong je, ni I nak nasi minyak, lain dah. Main ayu pula, pasal harta banyak. Nampak? Zaman beli lembu itu, mu aku. Ni awal aku jadi mak saleh pula. I kurang seronok. Jadi seronok duduk kubaku ke. Cakap awal aku jadi bandar gitu. Kerana apa? Antaranya dengan sebab diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta, menyebabkan manusia jadi lain, penampilan lain, percakapan lain, cara jalan lain, cara jalan tu lain. Batu Piramli dia buat cerita Alibaba bujang lapuk.
Nampak? Bila kaya lain lagi. Kena tukar cara jalan, kena tukar cara cakap, kena tukar mereka. Bila mana kaya. Rupa-rupa kaya adalah suatu ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ramai bila mana Tuhan uji dia dengan kekayaan, makin dekat dengan Allah. Nampak? Ada tapi tak ramai. Siapa dia? Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Kaya tapi tak lalai. Tak bahan lagu. Nabi Sulaiman alaihi salam. Bahkan ia menjadi hujah bagi orang kaya yang lalai pada hari akhirat. Bila mana dihadapkan orang-orang yang di dunia hari itu kaya, harta banyak tapi lalai, Tuhan tanya, pasal apa kamu lalai? Sedangkan kamu diberi harta banyak di atas dunia itu, kenapa kamu lalai? Maka jawab orang yang harta banyak, kami lalai dengan sebab harta kami banyak dan nak cara beribadat. Nampak? Maka kata Allah, ini Nabi kami, Nabi Sulaiman alaihi salam. Kami beri kepadanya perbendaharaan dunia yang sangat hebat, khazanah yang begitu hebat, dunia nikmat yang sangat luas. Tetapi Nabi kami, Nabi Sulaiman, tidak pernah hanyut dengan kemewahan dunia. Paling kaya tu manusia paling kaya antaranya Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Pemerintah yang sangat hebat, boleh memerintah jin, memerintah hayawan, memerintah angin. Angin ikut perintah Nabi Sulaiman alaihi salam. Carilah mana-mana pemimpin, angin boleh ikut perintah. Ada Raja Arab Saudi, boleh perintah angin? Tak boleh. Tak boleh raja mana hak kaya atas dunia. Nampak? Tak boleh. Malaikat Nabi Sulaiman alaihi salam boleh perintah angin. Pergi mana-mana boleh bertiup. Kita rasa kata nak perintah angin, bahan di angin dia nak jadi stroke jadi. Tak boleh nak gerak, tak boleh nak akak tangan, tak boleh nak akak kaki. Mampu sebelah. Kayaknya repang dulu. Apa? Stroke. Nampak? Bukan kata boleh perintah angin. Atau lembah je gitu. Dalam lembah kayak repang itu, tambah taat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu tengok di hospital kat mana Tuhan uji dengan sakit, tambah sembahyang lagi. Sakit-sakit tu ujian daripada Allah. Sehat pun Tuhan uji, sakit pun Tuhan uji. Orang sehat tambah sembahyang, masa dia masa sehat. Tak apa pun tambah sembahyang, oh sehat. Bapa siapa tambah sembahyang? Kaya. Tapi yang ni tambah sembahyang sebab sakit. Patut sakit sembahyang kan? Kerana sakit alamak nak bahan tanah, nak mati, tak sembahyang lagi. Pesan ke Messi pula, tak ada TV kecil ada. Nak tengok TV lagi. Esok lusa nak mampu kerah, nak tengok TV lagi, nak tengok warta berita, nak tengok orang nyanyi lagi. Orang sakit bawa-bawa taubat lah. Anak cucu mari nawa toki sakit. Sang ke cucu esok wak mari Quran dah. Toki puas duduk hospital tak dia nak baca Quran. Pasal toki dak apa pasal apa Fatihah je. Esok wak mari Quran bawa surat Yasin se, lepas tu bawa sebeh se. Tu baru ya. Orang sakit nak ada nak balik pada Allah Subhanahu wa ta'ala, buat persiapan nida. Esok nak mari hospital, bawa lauk sedap ke, bawa tom yam siput bawa tom yam. Hak berat lagi bawa PlayStation.
Nak main game lagi. Nak apa lelu nak main game lagi. Allahu Rabbi dah. Ada duduk ICU ngejah Messi. Kalau kata lagi tu pasien manusia ni macam-macam. Kita je bila sakit Allah takutnya mati. Hak ramai-ramai gitu kan. Sakit lagu mana pun nampaknya boleh tubik hospital. Boleh buat mayat ajak pokok sehari dua ni boleh tubik. Berapa tak kira nak tubik hospital dia dah lagi boleh pergi mukit jalan. Dah tengok pun dah bodoh tu. Ingat suruh mayat ajak boleh tubik daripada hospital nak pergi sejik. Buat mayat ajak ramai-ramai biar tak boleh tubik derah. Berapa lagi nak pergi tubik derah? Takin nazar. Takin nazar nak sembelih lembu. Nak boleh makan kau rasa sejik. Tu bagus je. Tu baru jadi baik dengan sebab diuji dengan musibah sakit. Jadi baik. Bernazar, ya Allah, ya Tuhanku, jikalau mu beri aku baik sakit aku ni sembuh, aku nak sembelih seekor lembu. Aku nak pergi makan kau rasa sejik. Ni baru je. Nak sihat, nak tubik daripada hospital, nak buat maksiat lagi, nak main lagi, nak berjaga lagi. Doa lebih baiklah. Pasal kuat duduk hospital ni. Kat 3 minggu duduk hospital swasta. Orang ni duduk hospital ni tak boleh karaoke. Nak karaoke dia panggil datuk bodoh. Orang kaya-kaya nak karaoke, nak main golf. Lagi kelak mana? Kita orang-orang kampung ni tak nak tebik hospital. Pasal apa? Lama tak tengok lembu. Hindu kembu, Hindu kenata. Kemudiannya yang ketiga, atau sakit yang merosakkan badan. Apa maksud sakit yang merosakkan badan? Yang dikata ulama-ulama, sakit atau satu-satu penyakit yang membinasakan sehingga jadi susah nak beramal. Ada sakit yang boleh kita beramal, sakit yang tidak menghalang kita beramal. Tu jika diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu-satu penyakit yang menyebabkan jadi susah, jadi berat nak sembahyang, jadi berat nak pergi sejid, jadi berat nak berzikir, jadi berat. Dan kadang-kadang Tuhan uji seseorang itu bukan kata sakit berat, sakit ringan je, tetapi tak boleh nak beramal tu. Apatah lagi bila mana diuji dengan penyakit yang membinasakan, yang merosakkan, yang memberatkan seseorang itu untuk melakukan amal soleh. Kita bagi malam ni pasal apa? Pasal tak sakit berat. Kalau sakit berat, dah boleh bagi sedih. Sakit yang menyebabkan kena orang papuh, nak pergi jamban kena orang papuh, kena orang dukung. Tak boleh ambil wuduk sendiri, kena orang lain tolong ambil. Sakit gitu susah. Bila mana sakit sampai gitu semua dah buat ibadat lah ke mana? Jadi susah. Tu yang membinasakan. Jangan sampai tahap tu. Kita mari malam ni, duduk dalam majlis ilmu malam ni, ada dah sakit, ada belakang sakit, cuma tak berat mana. Ada kecil mana tapi tak lah tinggi mana. Ada juga darah tinggi tapi tak lah berat mana. Ada belakang sakit, betul tak? Ni garuk, ni kecil mandi, ni darah rendah, ni darah tinggi, ni buasir, ni denyuk kepala lutut, macam-macam. Tapi tak berat mana. Tapi kalau sakit berat menyebabkan orang kena guna pertolongan orang lain, khidmat orang lain, itu susah. Tak pada hak nak pergi jamban tu kena orang dukung. Allah tu payah tu. Nabi Ais sembahyang diri tak boleh dah, tangan ketung ni tak boleh nak akak. Kena balik tangan ketua, jadi Parkinson. Kan susah tu kan.
Kalau ada anak yang boleh tolong mak bapak ambil wuduk sampai masa waktu sembahyang, alhamdulillah. Tapi zaman dah ni anak mandi nak layan. Mak dekat anak Zuhur dah ni. Boleh dah kau nak ambil wuduk? Dia main nak tolong. Main nak tolong bagi jambang. Anak saat ni khidmat pada mak pada ayah siapa ke liang lahap. Tak ada dak anak gini? Ada tapi dak ramai. Lapau utir kapung tak ada seko. Ada tapi payah nak jumpa cari. Nak asal dah ni ayah mai kita tolong ambil wuduk anak pun spray di muka tolong sapu, spray di tangan, betul tak? Spray di rambut, spray di situ, spray sini, spray kaki. Tiap-tiap waktu anak buat. Pasal ayah nak ambil sendiri wuduk tak boleh, bahang ni angin dan anak mana boleh buat. Tiap-tiap waktu siapa dia nak layan. Siapa masuk sembahyang, masuk waktu sembahyang, wajib sembahyang. Jadi kalau kita tak mampu ambil wuduk, hendaklah anak-anak tolong ambil wuduk, atau isteri tolong ambil wuduk, atau suami tolong ambil wuduk. Anak-anak tak mahu ambil wuduk, atau anak-anak tak ada, rupa-rupanya dia duduk sebatang kara. Nikah hari tu, kemudian bini dia mati, tinggal dia seorang. Dan anak tak ada, tinggal dia seorang. Maka hendaklah dia menggunakan harta dia sebagai upah untuk orang mari rumah dia ambil wuduk ke dia. Kalau anak-anak tak ada, kena upah dia kena ambil fitih dalam bank, upah orang ambil fitih sekali ambil wuduk bayar 10 riyal ke 20 riyal ke, kena upah. Tak ada fitih dalam bank ada 8 riyal setengah. Nampak? Peri siapa dia nak layan? Dah sekali dua boleh orang layan. Berhari-hari pergi nak layan. Maka hendaklah orang yang ada harta di kampung itu mengeluarkan hartanya, upah siapa-siapa dia, mari dekat dia tiap-tiap waktu ambil sembahyang, nak tolong dia ambil air sembahyang, kena upah. Orang kaya-kaya situ hak ada harta, kena guna harta dia. Tak ada juga maka baitul mal. Siapa tahap tu ulama-ulama upah. Tak boleh tinggal sembahyang pada gitu. Bapa dah sembahyang tu, dah apa dia nak tolong ambil sembahyang? Tak ada orang nak tolong. Lepas tu dah ada sembahyang kan? Tak sembahyang, dah boleh kena sembahyang. Tidak ada kelonggaran dalam bab sembahyang. Siapa tahap dak payah sembahyang. Wak mari sakit jenis dia pun wajib sembahyang. Sakit berat, sakit ringan, sakit tulang, sakit kulit, sakit tu, sakit ni, sampai masa sembahyang wajib sembahyang. Nampak? Kita sakit ringan tak sembahyang tak? Sakit gigi tak sembahyang. Sakit mata tak sembahyang. Bengong punya haji. Tak? Bapa tak sembahyang, mati merah. Dah sakut bau dah. Bapa dah sembahyang, dah ingat ni budak-budak umur 4 tahun. Bapa dah sembahyang dia ingat ya umur 40 dah ingat lagi. Sudah pada kita umur 50, umur 60 masih lagi dah ambil berat tentang sembahyang. Alamaknya tepoh tekek api neraka. Nampak? Yang keempat, atau usia tua yang mentelurkan, yakni menggagakkan percakapan. Tu nombor 4.
Apa maksudnya? Iaitulah ketika mana masa tua, kita ni bila mana tua, yang menyebabkan jadi ganyuk, jadi uzur dan berdoa lalu, sehingga kita menganggap semayang ini tidak lagi menjadi suatu perkara yang mustahil. Jangan sampai tahap tu. Allah Ta'ala uji dengan tua yang menggagakkan percakapan, jadi telur cakap, jadi nyanyuk, jadi macam-macam. Masa tu baru nak beramal, pakai gambar dah. Dan cakap pun rayak repang kali dah. Fatihah berselerok tabak kali dah. Masa tu baru nak pergi ngaji tajwid. Gelak gambar dah lah. Nak ngaji tajwid, nak betul Fatihah, masa ni. Masa sehat, masa gagah, masa boleh jalan ni, masa tak memerlukan pertolongan orang untuk apa kita bagi sejid, masa ni betul Fatihah, masa ni belajar Quran, masa ni. Padahal kita tengok pada hari ni berat masyarakat kita pada hari ni. Ada satu video yang sampai kepada kita, dia tanya soalan-soalan rambang tentang surah. Beberapa orang-orang budak-budak muda, laki-laki dan juga perempuan, dia tanya beberapa orang perempuan surah-surah yang basic. Ada seorang budak perempuan tu, bila dia tanya, dia mari depan pada mak tanya, cuba bacakan surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Iwak bengong dia. Dak surah baca Qul ya ayyuhal kafirun, dak aja dengar, dia kata. Masyarakat Melayu Islam. Nampak? Orang puan. Apa yang ada? Siapa tak reti moderasi? Juhamba dah ingat. Kalau kata dia ingat, maknanya Baqarah boleh dah kira. Tebuk tengah. Dia ingat surah Kahfi. Budak apa mana? Pun boleh tahan lagi. Tiba-tiba surah yang basic, surah yang sangat pendek, yang menjadi muqaddam, hak kita baca masa kecil hari tu, mana kalau kita tak kenal pun kita boleh apa, tiba-tiba dia tak erti, bahkan tak rajin dengar. Inilah kebinasaan masyarakat kita pada hari ini. Ada hak boleh baca pun, tapi rayak repang. Tak rayak repang. Dah ada apalah, dah boleh baca kuliah, baca Fatihah. Dia baca Fatihah macam gerapek baca. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Macam mu'allah, molek mu'allah lagi baca. Menunjukkan tahap agama Islam di dalam masyarakat kita ni sangat-sangat kritikal. Berat-berat doa lalu. Sehingga benda yang basic di dalam agama kita pun kita tak hafal. Dan masyarakat kita hari ni apa benda? Apa lagu? Lagu Korea, ingat bulu lacur. Betul tak? Lagu Jepun, lagu Tamil, lagu orang putih lacur. Siap ke kol-kolah kubro sughra idgham bila gundah siap. Tapi bila mana suruh baca Quran, suatu kitab yang bila kita baca dan kita rajin baca dan kita suka baca, akan jadi syafi' kata Nabi di alam barzakh, penolong kita di padang mahsyar. Faham? Dak ingin ya astagfirullah, mula apa mula apa Quran ni mula, baca Quran ni semula. Hak mustahak lagu dulu.
Di masyarakat. Kemudian yang kelima kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah kematian yang melenyapkan segala sesuatu. Jadi kematian yang cepat, yang datang secara tiba-tiba. Jangan tunggu sampai tahap kita mati baru nak beramal soleh. Maka inilah kita katakan penyesalan ramai makhluk-makhluk bila dimatikan oleh Allah baru sibuk nak beramal. Kematian ada kala seseorang itu tak suka dia mati dah, mendadak dia mati ni. Tak suka dia mati dah. Aku mati dah kalau gitu. Sudah dah. Cepat dan mendadak dan tiba-tiba je kematian. Lebih-lebih lagi akhir zaman. Nampak? Kematian akan datang tanpa disangka-sangka. Kematian akan datang tanpa didahului dengan apa jua penyakit. Tak ada penyakit mati. Tak je di hospital, tak je terlambat, dah mati. 2 kali batuk rebah terletak. Nampak? Begitu cepat je kematian itu datang kepada kita. Lebih-lebih lagi akhir zaman, hampir kepada kiamat. Kemudian yang keenamnya, atau tibanya Dajjal, maka ia adalah sejahat-jahat makhluk yang gaib yang dinantikan. Janganlah musafah tahap keluar Dajjal baru nak beramal. Jangan, beramal dulu. Dajjal apa masa akan keluar, kita tak usah tunggu Dajjal. Ada orang sibuk nak tunggu Dajjal. Dia kata lambat lagi Dajjal tu baik. Tak sabar-sabar nak perang. Beramal tak sekarang, beramal dulu. Baca Quran dulu banyak. Mari sejid dulu biar acak. Siapa masa keluar Dajjal dan dengan zaman kita duduk belakang Nabi Allah Isa alaihi salam. Tetapi Nabi minta berlindung daripada Allah, daripada sempat dengan fitnah Dajjal. Kerana fitnahnya tersangat-sangat dahsyat. Bukan kata Nabi Muhammad saja, pesanan ini dipesan oleh tiap-tiap umat daripada Nabi-Nabi terdahulu. Nabi-Nabi dulu pesan juga kepada umat tentang fitnah Dajjal. Padahal dah dengan umat-umat terdahulu, tapi pesan juga. Kerana apa? Lantaran besar dan hebatnya fitnah tersebut Dajjal. Sekarang ni Dajjal tak lebih lagi. Baru cucu cicit dia keluar pun kita tak tahan dah ujian tu. Tumbik Dajjal sungguh tak tahu. Wallahu a'lam. Bagaimana keadaan kita, kekuatan kita menempuhi suatu zaman yang keluarnya Dajjal. Siapa masa akan keluar, bila dia keluar, wallahu a'lam. Jangan tunggu, tapi beramal, kata Nabi. Kemudian yang ketujuh, atau tibanya hari kiamat, maka hari kiamat itu adalah lebih dahsyat dan lebih pahit lagi. Yakni pada hari kiamat itu hari yang mengerikan, hari yang menyusahkan. Tidak lagi ada seorang manusia pun yang dapat beramal soleh bila mana tibanya hari kiamat. Tujuh perkara ini kata Nabi SAW, jangan kamu tunggu. Bahkan Nabi galakkan kita supaya apa? Bersegera melakukan amal ibadah sebelum terlambat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Qala muallif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata tuan pengarang rahimahullahu ta'ala, dan telah dikeluarkan oleh Ibnu Adi dan Ibnu Asakir rahimahullahu ta'ala. Maksudnya, apabila seseorang perempuan itu berkata kepada suaminya, aku tidak pernah mendapat sebarang kebajikan daripada engkau, maka sesungguhnya batallah amalan perempuan itu
yakni batallah amalan-amalan yang telah dilakukan oleh isteri tersebut. Kita masih lagi perbicaraan di dalam bab tentang suami isteri pada kitab yang kedua, Uqudul Lujai fi Bayan Uqud Az-Zawjain. Jadi begitulah kalau kita kalau kuliah-kuliah jemputan atau kuliah-kuliah jarang sekali kita guna 2-3 kitab. Kitab tentang kiamat dan kitab yang kedua tentang hak suami isteri. Jadi dalam kitab ni dia kata mana-mana perempuan yang dia kata ke suami dia kata benda ke suami dia, aku tak pernah dapat sebarang kebajikan daripada engkau. Mana semenjak aku nikah denganmu ni, aku tak ada kebaikan sikit, aku tak ada benda nikah denganmu. Benda lagi dia nak terjemah, nikah denganmu ni wak nyusah aku. Seolah-olah tempoh pernikahan itu suami tak beri satu pun kebaikan dengan sebab ayat hak dia kata, semenjak aku nikah denganmu ni, mu dah buat benda ke aku, mu dah jawab baik ke aku tak boleh benda, tu tak mu buat tak ada kebaikan ke aku, tak ada kebajikan ke aku. Gitu lah. Tu contoh. Dan contoh-contoh yang lain kita buat sendiri ya. Nampak? Makna perempuan ni kategori perempuan yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan perempuan yang tiada takut akan Allah Ta'ala biasanya berlaku perkataan yang demikian itu. Orang puan hendak takut ke Tuhan, kata Tuhan panggara, biasanya dia akan kata gitu. Kalau pesih hak takut ke Tuhan, dia kata gitu. Kalau hak tak takut, dia akan kata macam-macam lah. Bahkan lebih daripada tu dia akan kata. Bukan dia kata depan suami dia saja, dia akan cerita ke orang pula. Nampak? Wadah lijah ni nampak, sedih nampak. Oh gitulah rumah tangga ni. Macam duduk dalam neraka je tu. Tengok pula macam gitu. Dah boleh laki nak pakar awal. Kamu kata gitu. Ni lah aku ni dia mari dalam hati dia Allah, rasa nyesal dia kau dengan dia. Ada berasa nyesal nikah, berasa begitu, berasa gini. Kes dia, kes kecil kan. Adalah suami dia tak warak dia pergi makan ni ke, suami dia tak beli hadiah, tak, suami dia tak tunda apa juga keinginan dia. Setu je hak kebaikan suami dia tu dilupakan. Negur atas tangga. Jarang dia pun tegar ginilah. Laki kita tak macam laki dema. Ni dah baik kata gitu, hukumnya haram. Boleh menyebabkan tanggapan orang luar kepada suami kita tak boleh. Padahal dia kecil sangat. Dan kalau suami kita buat benda yang tak melek sungguh, menyusahkan kita sungguh, tak beri benda-benda apa benda ni nafkah ke kita, bersabar. Sabar tu boleh. Tak boleh sabar dah, maka boleh minta fasakh. Pergi mahkamah minta fasakh kerana suami saya tidak beri nafkah. Mahkamah akan tanya, lama mana? Nampak? Kita kena jawab lama mana dah beri nafkah? 2-3 hari ni dah tak beri. 2-3 hari pergi balik. Tak beri nafkah 10 tahun. Boleh tak angka baru sedap cerita.
Dia 3-4 hari dah wih. Lepas tu nak minta basuh dah. Siapa tahu sabar langsung. Tengok dah dulu cerita Asyah tau. Asyah isteri dia Datuk Patinggi Perahu, tak ada jahat kali perahu. Maka Asyah boleh bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lelaki kita muda sangat. Nak cari suami yang sempurna tak ada. Mana ada? Dia kata ada dalam FB, dia lebah umuh ke. Ada kita tengok suami misali dalam TikTok, faham? Kena kucing gitu. Dia ambil video, buat konten, buat rajin baca Quran. Lepas tu buat konten bagi sirah pokok, buat konten masa orang lelaki masa ada apa-apa. Buat konten tahajud. Tajuk buat konten kok bengong tu. Muslimah pun tengok, inilah suami idaman, inilah suami yang saya idam-idamkan selama ini. Hak tu berlaku je. Hakikat sebenar mu akan tahu bila mu nikah dengan dia. Lagi mana tak nikah, dah sah terpedaya. Gitulah manusia, baik laki-laki ataupun perempuan. Lagi mana tak dapat lagi, dia akan berlaku menjadi orang yang paling warak, paling soleh, paling baik. Berak bila mulih dah, nikah dah, dia akan tunjuk belang dia. Dia akan tunjuk wajah sebenar, perangai sebenar. Kena balik kita tengok hak dia buat konten makan sebab makan jebuah makan apa, nikah ke dia, rupa-rupa datang tak semayang. Dia padang ke muka pun. Tak, jangan tengok pada video saja, siasat, tanya orang, betul, itu tak baik. Betul tak dia ni orang yang saleh? Tanya kawan-kawan dia pecah mana hak? Kalau cakap-cakap dengan orang lebih, tu cara dawak suami, cara dawak laki. Bukan tengok muka. Kita dawak laki tengok muka tak? Kenal pula kebiasaan dia. Dawak laki kena kebiasaan, boleh buat laki. Dah, bisa boleh ajah. Boleh ajah, boleh guti, boleh tepek bisa. Dah, akhlak tu agama tu yang mustahil. Maka dia kata lagi, walaupun suaminya berbuat kebajikan sepanjang masa sekalipun, kemudian apabila terdapat suatu kejahatan daripada suaminya, nescaya ia berkata, isteri itu berkata, aku tidak pernah nampak suatu pun kebajikan daripadanya. Kata tuan pengarang, suami ni buat baik ke dia banyaklah sepanjang masa buat baik. Siapa masa beri makan, siapa masa beri minum. Siapa masa maknanya menggembirakan dia, jalan situ-situ, suami. Tapi ada je suami dia buat salah. Kau ada bila-bila pun ada buat salah. Buat salah atau buat benda yang tak kenal pada mata dia, maka dia isteri itu akan berkata, aku tidak pernah nampak suatu pun kebajikan daripadanya. Tu biasa orang puan. Bila kita buat salah, segala kebaikan yang kita buat selama ni, dia akan lupakan. Tu orang puan ingat tu. Jadi kita buat kebaikan kepada dia, silakan buat biar banyak. Tapi kena ingat, jangan kita menaruh harapan yang tinggi, supaya bila-bila dia kenal kebaikan yang kita buat, dia balas jasa kita, ataupun dia hargai, dia tidak akan hargai. Kerana perempuan sifat dia suka melupakan kebaikan dan suka mengingati kejahatan. Ini dia kata, je kita buat jahat, dia akan ingat sampai ke mati, sampai bila-bila. Saya ingat lagi abang kata ke saya itu. Ingat. Bila saya kata ke awak hari itu, bila zaman Alfonso di Albuquerque, lama dah tu,
Ingat lagi dah. Tu sifat ke puan. Nampak? Kita buat baik ke dia akan suka, dia akan seronok. Faham? Tetapi tidak lama. Kita beli ke dia hadiah. Kita beri ke dia apa benda ni, gelang mah. Nampak? Lipan bara. Dah faham. Dia lipan bara dia 18,000. Nampak? Buku tangan ni. Deng hadiah. Kita pun buka depan dia. Allah bah, hadiah mah abang mah ke saya. I love you. I love you 2 hari. Hari ketiga nyepelakau seduk buka hidung itu. Betul tak? Tu pesek orang puas. Dan kita nak makan orang lelaki, kena sabar. Kena sabar. Orang lelaki tak ambil sabar, kena nikah ke tiang TMB. Barulah dak belebel, dak banyak ragang, dak banyak ondam. Betul tak? Tu pesek. Telah dikeluarkan oleh Abu Daud dan Tirmizi daripada Thauban radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaq min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatal jannah, rawahu Tirmizi. Maksudnya, mana-mana perempuan yang meminta talak daripada suami dia tanpa suatu kejahatan, maka haramlah atasnya daripada mencium bau syurga. Mana-mana perempuan yang minta cerai dengan suami tanpa alasan yang dibenarkan syarak, alasan yang tidak diiktiraf di sisi agama, maka tak akan masuk syurga. Tak bau wangi syurga ni atau tak cium bau syurga ni, maksudnya tak akan masuk syurga. Minta cerai tanpa sebab yang guna sabar. Nampak? Dia nak marah ke laki dia. Dia besar dah ke laki dia. Ingat abang seorang balik kerja seorang, beli kuna puasa. Dah tahu laki dia balik kerja seorang, dah beli setengah. Laki dia beli roti janda kosong. Nampak? Dia marah. Lalah dia kata mana? Tabung tak bagi ke kita, cerai. Cerai ke roti janda kosong. Nampak? Ke kuih, ke makanan, hukumnya haram, dosa besar. Kalau mati ketika itu, tak masuk surga. Nampak lagi? Itu contoh. Atau dia minta cerai dengan sebab suami dia nak kahwin lagi, hukumnya haram. Suami dia nak nikah seorang lagi, dia kata awak nak nikah boleh, cerai saya, hukumnya haram. Kira ada suami berkahwin lagi atau nak kahwin lagi, tidak boleh menjadi sebab untuk kita minta fasakh. Dah ada orang puan nak diminta cerai, kalau gitu nyanyi lah, boleh. Tetapi mesti ada sebab yang munasabah. Apa sebab dia? Yang syarak terima, yang tak masuk dalam hadis ni, iaitulah kata ulama, seseorang perempuan minta cerai dengan sebab yang pertama, suami tak izin dia mengerjakan ibadat yang wajib, boleh minta cerai. Bapa mu minta cerai dengan laki mu, tidak boleh aku membayar. Mayang dia, mayang garik, mayang subuh, mayang zuhur, mayang asar, semayang isyak, tidak benar. Aku nak mayang dah hari tu, yang kepit tekuk aku, fikir lagi nak mati. Contoh, maka isteri ini boleh minta cerai. Dah saya gini padang, saya gini abang dah saya nak seraya awak dah beri, kalau gitu cerai saya tak mau jadi derhaka pada Allah. Aku tak mau cerai kamu. Kita boleh minta cerai. Kenapa? Suami tak izin kita buat yang wajib. Suami tak izin kita pakai tudung. Nak keluar daripada rumah, suami kata buang tudung.
Tapi waktu telah masuk nombor 2 tu. Apa yang nombor 2? Suami suruh buat yang haram. Tadi suami larang buat wajib. Nombor 2, suami suruh buat yang haram. Suami suruh keluar daripada rumah, jangan pakai tudung. Suami suruh minum arak, suami suruh main judi, maka boleh minta fasakh, boleh minta cerai. Suami kata, ya minum arak kali. Contoh, suami suruh bini minum arak. Buat mana suami gila? Suami bahlul. Maka bila suruh buat benda haram, tak boleh taat. La ta'atan li maksiatil makhluk. Tidak boleh taat dalam perkara maksiat yang disuruh oleh makhluk, yang disuruh oleh manusia, yang disuruh oleh suami kita, maka boleh minta cerai. Bapa mu minta cerai ke laki mu? Dah, hari-hari suruh aku main judi, hari-hari suruh aku curi. Ada jadi suami suruh bini curi dah. Dia nak curi dah ada. Dia suruh bini dia curi. Masuk dalam supermarket, bubuh dalam tudung. Bubuh dalam tudung susu, bubuh dalam tudung makanan, bubuh dalam tudung baju, bubuh dalam tudung macam-macam. Suruh curi, boleh minta pasal. Atau yang ketiga, suami dipenjara. Suami dipenjara 3 tahun ke atas. Yang keempat, suami tidak beri nafkah. Suami tak beri nafkah, kita tu dia makan minum diri. Kita pula kena kerja. Nampak? Dia dah kerja, dia duduk rumah. Pergi beli nasi lapar perut. Dia duduk rumah. Wah, duduk rumah, ubik rumah pergi belagi ayam. Boleh kita di mahkamah. Wahai qadi, wahai tuan hakim, saya nak minta cerai. Suami saya dah beri nafkah 4 tahun dah, 10 tahun dah, 20 tahun dah, saya tak boleh nak bersabar dah, saya nak minta cerai. Boleh. Tak masuk dalam hadis ni mana wanita yang minta cerai dengan suaminya haram bau syurga, tak masuk. Kerana sebabnya itu diiktiraf oleh hukum syarak. Dan telah dikeluarkan oleh Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah daripada Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yus'alur rajulu fima daraba imra'atah. Maksudnya tiada ditanya seorang laki-laki itu tentang ia memukul isterinya. Apa maksud? Bila mana suami pukul isteri, tak ditanya pada hari akhirat. Yakni bila jelas kederhakaan isteri kepada suami sampai tahap boleh pukul, maka suami pun pukul, tidak sampai hak hudud, maka hari akhirat Tuhan nak tanya. Kerana bila isteri derhaka, suami boleh pukul. Nak sampai tahap boleh pukul ni, dia ada 3 step. Yang pertama, bila isteri derhaka, isteri jadi jahat, isteri perangai huduh, lawang suami, kena nasihat dulu. Nasihat tak jadi apa, pisah tempat tidur, jangan tidur dengan dia. Dia tidur dalam bilik, kita tidur luar, atau kita tidur dalam bilik, dia tidur luar, boleh. Pasal apa tidur suku-suku? Nak ajar dia pasal siang tadi dia derhaka ke kita. Dia keluar rumah, pergi pasal minggu, nak khabar ke kita, derhaka tu. Malah sekarang tidur suku. Apa tidur luar panggil, tidur dalam bilik. Dah leh, berapa pula? Dah tadi awak pergi pasal minggu, dah khabar ke saya, dah baik khabar sama-sama lah kan. Nak terbit mana-mana, khabar ke saya dulu. Dia nak tidur suku mana ni? Tidur suku lah. Dia kata mujur baru. Pulak dia. Kalau gitu, step yang ketiga, fadribuhunna, pukul. Nampak? Boleh pukul tetapi bukanlah pukul yang menyebabkan jadi mudarat, jadi luka, jadi belah tubuh. Pukulan yang takdir untuk mengajar dia.
untuk betul akhlak dia, untuk didik dia. Orang buah dia pukul sikit pun dia lain macam dia. Nah, kadang-kadang tak pukul pun ambil mana otak, buat piak-piak atas angin gitu je. Oh, dia gelepor tengok. Tak kena lagi. Betih dia. Kita buat piak gitu. Oh, gelepor dah. Atau balik rumah cik aku, atau balik rumah cik aku. Tak kena lagi. Ada pesen orang puang gitu. Ada pesen orang puang kita nak piak, dia piak kita dulu. Ada kok gitu. Nah, kita baru nak piak, kaki atas dahi kita lepuk. Asal dia dulu taekwondo, tali pinggang hitam. Tak? Padam muka dengan kita. Siapa suruh nikah dengan jurulati taekwondo? Nah, kita kata aku faham. Faham. Kejap masuk dalam bilik pakai baju taekwondo. Okey, faham? Berani kita. Nah, pasal dia jurulatih taekwondo. Kita dulu tunah puteri ya. Laki. Nah, jadi biasanya bahang isteri mengikut apa yang diajar oleh hukum syarak, hari akhirat tu ada lagi. Dia tiada ditanya seorang laki-laki tentang ia memukul isterinya. Tuhan tak tanya hari akhirat. Yang Tuhan tanya, pukul dengan tidak sebenarnya. Isteri tak salah, dia pergi pukul, dia pergi bahang. Ataupun kesalahan yang tak layak untuk dipukul. Bini wa air pandah, laki pun minum. Allah pandah kat sini pun hapau suti atas tali. Ini haram, dan pukulan ini akan ditanya di padang mahsyar. Bapa mu bahang binimu? Maka laki-laki ini akan jawab, bahang pasal awak aib teh pandah. Tuhan tak terima. Bahang pasal lambat awak nasi goreng. Tuhan tak terima. Ada pukulan yang akan ditanya. Ada pun pukulan yang jelas derhaka, seperti kita sebut tadi, itu tak ditanya. Tapi dengan syarat pukulan yang tidak melampau-lampau. Bapa abang bahang saya, dah awak tubik rumah kembang gantung, boleh bahang tak? Boleh, setelah nasihat berkali-kali. Awak ni dah sah lah awak kerjaan gitu. Allah, malu saya. Malu benda pula. Malulah awak keluar daripada rumah kembang gantung gitu. Tapi orang kampung mesti bangga, ambil video, bubuh dalam TikTok, viral pula awak. Malu saya. Nak buat dua muka saya. Nah, dia kata apa dua-dua pun. Nah, taklah awak dedah orang lagi ni tak boleh haram. Tak gigi juga, maka boleh pukul. Tapi kita tak pukul pula. Nah, apa kembang gantung buat haji. Beli ikan, beli kuih. Mazhab mana boleh kembang gantung itu? Duduk depan rumah, depan tangga, tak? Dengan tunjuk-tunjuk pakai kain batik saja. Kain batik saja. Tunggu orang jual ikan mari depan rumah. Congok duduk atas lambu. Kekeng pula. Nampak tak? Tadi lalu dah jual ikan, lalu pula kali lagi. Ada kerak dia lalu, nampak air hitam tadi. Dua ekor. Ni jangan buat kerjaan gitu. Jangan gunalah ayat-ayat kita orang tua dah. Dia nak tengok. Dia bukan masalah siapa dia nak tengok. Bila dedah Arab, publik, hukumnya haram. Walaupun mu tua dah, umur 160 tahun. Dah kita baru 60 tahun awak kembang kata kau. Dia kata tak ada orang nak tengok. Memang dah. Set-set maknanya wai suku memang tak mau tengok. Terbilai pecing. Tak belalak mata tengok. Mau haji kembang kata. Terimam nombor 3. Nampak dah. Umur 78. Buat benda tu dijahit. Tunggu orang jual ikan. Terimam. Ada apa-apa. Kenyang bank terimam tengok. Zuhur karang siap gunung Nazilah.
Dah, faham? Ni masalah dah. Tak boleh. Jangan awak kerjaan gitu. Dan telah datang suatu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita berhenti sini, insya-Allah kita akan sambung pula pada kuliah-kuliah yang akan datang insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zayyina bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa shabina bi sharafatil Qur'an wa albisna bi khiratil Qur'an wa adkhilna al jannata bi syafa'atil Qur'an wa afina min kulli bala'in wa 'adzabil akhirah bi rahmatil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.